Alright, so kita masuk chapter 8.2. But before that, I want to semalam yang kita dah belajar, ulang semula yang semalam. So semalam kita dah belajar physical optic, sama ada dia adalah in phase or anti phase. Betul? Kalau macam mana nak kenal in phase, dia adalah in phase-nya adalah central bright kan. Nah, equation adalah untuk central bright adalah delta L is equals to M lambda. And kalau dark fringe, kalau bright fringe, delta L is equals to M lambda. Dan kalau dark fringe is equals to, delta L is equals to M plus half lambda. Itu yang kita dah belajar semalam. Itu untuk central bright ataupun in phase. Dan kebanyakan kita akan pakai central bright lah. So hari ni saya nak highlight yang ini dulu. Alright, So semalam saya dah emphasize tentang M. M adalah dia punya order kan. M adalah macam mana awak nak tentukan M. Kalaulah ini ada beberapa, ini awak kena ambil nota lah. Okay, so if the question asks you what is the distance, contoh ni kita akan masuk kejap lagi. What is the distance between the central bright to 7 bright fringe? So the M will be 7. Okay, good. Okay, kalau soalan dia tanya what is the distance between central bright to the 7 dark fringe? So the M will be 6. Ini saya dah emphasize malam. Awak dah tahu. Alright. Now, tapi ada new information. Now, hari ni saya nak tukar soalan. Saya tukar soalan kepada what is the distance between, ni yang baru What is the distance between the central bright to the 7 order maxima? Maxima ni maksudnya apa? Awak rasa-rasa maxima maksudnya apa? Is it central? Is it bright fringes ke is it dark fringes? Bright lah So daripada maxima kita tahu dia adalah bright. 7 order maxima. So M will be 7. No problem. Okay. Kalau dia nak what is the distance between central bright to the 7 order minima. Minima ni apa? Dark dark Kita tahu. Okay, so settle. Betul, dark. Okay, ni dark. What is the M? M awak akan kata 6, salah. Dia adalah 7. Macam mana? Apa beza perkataan dia? Order. Kalau bright fringe, dark fringe, bright ikut je number yang dia minta. Kalau dark, awak kena tolak satu. Dark fringe, so M awak akan tolak satu. Betul? Okay, so kalau dia kata order ni macam awak pergi kedai makan lah. Nah, order 7 mi goreng Cina. Right, mi goreng Cina. Dapat berapa? Dapat 7. Nak 7 mi goreng gelap, mi goreng kicap. Dapat berapa? Dapat 6 marah tak? Awak order 7 ni. Dapat 6. Order 7 dapat 6. Marah tak? Seorang kawan tak dapat makan. Marah lah kan? So bila perkataan order, macam order kedai lah. Faham? Order wajib ikut berapa dia punya yang kita order. So perkataan order itu beza antara order dengan bright fringe ataupun dark fringe. Dark fringe kurangkan satu. Kalau order, follow sahaja soalan. Faham? Alright ni belum masuk sebenarnya, tapi saya nak in advance sikit. Lepas ni awak terus tahu apa maksudnya. Okay, so order dengan bright, dark fringe dengan order.
Alright, so kita hari ni kita akan masuk interference of transmitted light through double slit. Bila kata double slit, so bila interference, syarat interference malam saya dah bagi adalah 3. Yang pertama apa? Mesti apa syarat untuk interference berlaku? Dia mesti coherent, very good. Yang kedua, dia amplitude dia lebih kurang sama. Lagi yang ketiga, dia adalah dia punya slit dia tu lebih kecil daripada atau sama dengan lambda. Ingat tak? Okey, itu syarat berlaku interference. Dah semalam dah cover. Alright, now kita tengok interference. Macam mana wajib untuk interference iaitu coherent. Itu syarat pertama tadi, coherent. Dan syarat slit dia lebih kecil pada lambda tu semualah. So, that's why bila kita kata coherent sources, that's why kita akan gunakan monochromatic light. Sebab kita nak memastikan kita punya wavelength-nya sama, frekuensinya sama. Alright, so kita kena explain dari segi prinsipal siapa? Huygens principle. Wajib apa-apa pun kita explain dari segi Huygens principle. So, bila kita gunakan monochromatic light sebab apa? Reason dah tahu sebab kita nak coherent. Alright. So, bila lalu dekat single slit, apa yang berlaku dalam ni awak tahu? Adanya, kita anggap adanya apa? Dia adalah source of a new wavefront. Betul tak semalam Huygens principle cakap macam tu? So, dia akan menghasilkan wavefront yang baru. Dan dia akan sampai, dan jarak ini awak tengok, antara tengah ini kepada slit 1 dengan slit 2 sama jarak. Ni, S ini sama jarak dengan slit 1 dengan slit 2. Alright. Now, bila dekat sini juga, dia akan hasilkan juga ada new wavefront. Akan terhasil new wavefront sebab apa? Kita anggap dalam ini adalah source kepada new wavefront. Okay? So, explanation dia dari segi Huygens principle, dan awak tengok dia akan pada kat sini source yang pertama ni diffraction berlaku dan yang kedua pun diffraction berlaku. Ada satu tempat yang kawasan ini berlaku pertindihan antara dua wave. Kat sinilah berlakunya interference. Interference tadi dia punya coherent sources. Alright, so bila kita letak dekat skrin kat sini, bila kita letak skrin di sini, kita akan dapat display yang apa? Display kita adalah terang dan gelap bersilih ganti dengan yang tengahnya adalah, centralnya adalah bright. Centralnya adalah bright dan gelap, terang bersilih ganti. Yang ini yang kita akan nampak di dalam skrin. Interference telah berlaku. So, kalau dari segi order ataupun dari segi M-nya, yang ini M-nya adalah M kosong, iaitu central bright. Ingat semalam dalam table tu? So, ini adalah first bright. Ini adalah second bright. Yang sebelah dia? Ni dah adalah first dark, betul tak? Tapi M-nya berapa? Malam kosong. Ingat central bright ini M-nya kosong lah. Ni M-nya 1. First dark M-nya kosong. Sebab apa? Dia adalah in phase punya interference. Okay, so ini explanation yang double slit experiment by using Huygens principle. Mesti relate dengan Huygens. Saya kata apa tadi? Dekat slit 1, slit yang pertama kat sini adanya so every point dia akan source of secondary wavelet. Itu adalah Huygens principle. Kemudian dia akan produce new wavefront. New wavefront ni akan sampai dekat slit 1, dekat slit 2. Okey, so sampai dah dekat sini. So kita dah nak masuk dekat slit 1 dengan slit 2. Ada tak source lagi? Ada lagi source.
So dia ada produce new sources. 2 new sources yang coherent dan dia akan menghasilkan ni macam ni lah, sama dia punya explanation, produce new wavefront. New wavefront yang dekat keluar, dan akhirnya dia akan menghasilkan interference pattern. Sebab apa? Sebab wave 1 dengan wave 2 tadi dah bertembung. Alright, so bila kita nampak interference pattern, so kita akan nampak bright dengan dark fringes berlaku berselang-selang, tetapi dengan dia punya centernya adalah bright fringes. Understand? So kena explain by using Huygens principle. Kalau soalan keluar Huygens principle untuk interference pattern, inilah dia. Alright, so saya dah cakap kita punya equation sentiasa daripada center. Center ni center antara S1 dengan S2. Okay, so awak kena tahu terms dia lah. Okay, jarak antara skrin kita, ni D besar, antara slit kepada skrin. Ini skrin. Skrin kita yang kita akan nampak pattern ni semua. Alright, so ini adalah D besar. Jarak antara dua slit, ni slit 1, slit 2 adalah D kecil. Alright, so interference pattern kita akan nampak. Okay, soalan sekarang, soalan biasanya tanya, okay, now what is Y? Ni Y, YM. YM adalah the distance between the central bright to the M bright fringes. Kalau case ini, what is the M? Tengok daripada central bright, ini M1, M2 dengan M3. So M dia adalah 3. So apa dia punya equation? Dia punya ayat adalah, what is the distance between the central bright to the third bright fringes? Maksudnya dia nak yang ini lah, jarak ni. Faham? So soalan dia adalah, what is the distance between the central bright to the third bright fringes? So M-nya 3. What is the distance between the central bright to the fifth bright fringes? M-nya 5. Maksudnya daripada tengah ke atas ini berapa jarak dia? Itu YM. Ada dalam list of formula. Tengok dalam buku tutor awak kejap. Buku tutor awak tak? Equation 60 berapa? 67. Yang start dengan 6 berapa? 67. Okey, equation 67 itu adalah YM. YM ialah apa? Awak ada YM je. Nanti dalam exam awak tak tahu YM ni apa. YM ialah apa? Distance between central bright to the M bright fringes. So the equation will be YM is equals to M lambda D over dengan D. Lambda adalah wavelength lah. Kita ada 7 warna. 7 warna kita merah, biru, merah, oranye, kuning, hijau, mauve, biru, indigo, violet. So yang paling tinggi dia punya wavelength adalah merah. Yang paling kecil dia punya wavelength adalah violet. Okay, now, so YM ialah apa? The distance between central bright, again saya highlightkan, to the M bright fringes. Okay. Now, kalau lah soalan tanya, what is the distance between central bright to the 7 dark fringes? So dia punya equation akan jadi ni, dalam awak punya list of formula Y juga, bukan XM tapi ni nak nampak XM tu adalah dia punya dark lah, so no problem. So YM is equals to M plus half lambda D over D. Alright. So kalau soalan tanya, what is the distance between the central bright to the 7 dark fringes? 7 dark. So M-nya 6. Understand? Ini yang saya cakap tadi. Kalau what is the distance between
central bright to the 7 order minima. What is the M? 7. Understand? So nak guna yang ini formula senang, yang M saja awak confuse. Kita punya equation adalah daripada mana? Sentiasa daripada central bright. Tapi kita dapat nampak tak yang bawah ni? Belah bawah ni kita nampak tak? Nampak. Dalam skrin kita dia macam ni. Kita ambil daripada tengah ke sini. Daripada tengah ke sini. Tapi kita dalam skrin kita nampak tak? Nampak semua ni. Bawah-bawah ni kita nampak. Nanti ada soalan yang awak akan tengok dia pakai atas dan bawah. Apa nak kena buat? Okey, so setakat ini faham tak? Apa yang saya explain ni? Okey tak? Alright. Now so kita tengok. So yang seterusnya adalah equation between separation between successive. Apa maksud successive consecutive? Distance antara jarak di antara dua successive bright or dark fringes. Maksudnya dua bersebelahan. Maksudnya kita ada kat sini dark dengan bright. Kat sini bertukar ganti. So soalan adalah delta Y. Delta Y ni ialah apa? Distance antara dua yang bersebelahan. Gelap dengan gelap ataupun terang dengan terang. Ini dinamakan sebagai delta Y. Two consecutive bright fringes. Two consecutive dark fringes. Itu adalah jarak di antara. So sama tak delta Y untuk bright dengan dark? Sama tak delta Y? Sama. Two consecutive bright dengan two consecutive dark, samalah jarak dia sebenarnya. Sebab dia punya distance of bright and dark fringes tu sama besar. Okey. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi? Ada masa kita punya display macam ni. Ada masa kita punya display, kejap saya lukiskan. Ada masa kita punya display macam ni. So kita nampak ni. Apa beza dia? Delta Y nya berbeza kan? Delta Y yang ini kecil, delta Y yang ini besar. Jadi apa faktor yang mempengaruhi? So kita tengok equation. Delta Y dia bergantung kepada lambda D over D. Apa jadi kalau saya guna cahaya merah, kemudian red light, kemudian saya tukar kepada blue. Okay, what happened to delta Y? Red macam mana saya punya? Okay, let's say yang ini adalah red. Ni red. So what happened to the blue? What happened when I use blue light? So delta untuk blue akan jadi kecil. Understand? Sebab wavelengthnya berkurang. So what happened to delta Y? Reduce. So what happened kalau saya tambah, saya guna red, saya dah tak guna blue. Okay, saya jarakkan antara skrin dengan slit. Ini saya punya source 1, S2 dengan skrin ni. Saya tambah dia punya D. What happened? Saya tambah D. What happened to the pattern? Bertambah. So the pattern akan jadi besar-besar lah. Faham? Faktor yang ketiga, distance between S1 dengan S2. Dua kelas jam berturut. Sorry. Kering tekak sebenarnya. Okay, so D, kalau D-nya bertambah, so delta Y-nya akan berkurang. Macam itulah. So, itu adalah faktor yang mempengaruhi pattern awak. Dia sebenarnya kita kata pattern lah. Pattern tu adalah yang dia punya delta Y, itulah terang dan gelap. Understand? Okay, apa jadi? Mula-mula saya buat eksperimen ni guna red light. Red light lah. Okay, kemudian dekat air.
Kemudian saya masuk dalam water. What will happen to the pattern? What happen to the pattern? Is it increase or decrease? What happen to the pattern? Is it increase or decrease? Tak dengar? Kenapa? Decrease betul? Satu markah. Why? Ketumpatan air. No. Awak kena relate dengan ni semua ni. Dia tetap relate dengan ni. Yang mana satu yang berubah? Very good. Lambda dia yang akan berubah. Betul tak? Bila masuk dalam air, V is equal to F lambda. So V is decrease. So lambda will decrease in water. So when the lambda is decreased, so automatic this one will decrease. Lambda decrease, so automatic delta Y also decrease. Understand? Every explanation you must explain by equation. Or you explain by refractive index. In air, N is equals to 1. In water, N is more than 1. So bila refractive index dia bertambah, dia punya lambdanya berkurang. Understand? So two ways of how you explain lah. So soalan yang kerap tanya adalah yang inilah. Kalau dari segi explanation. So what will happen to the interference pattern? Maksudnya dia nak delta Y. Pattern dia berubah disebabkan 3 faktor ni. Lambda, D dengan D. So kalau dia masuk dalam air, maksudnya dia ubah lambda. Dia ubah lambda. Understand? So saya habis. Ada soalan tak? Untuk ini adalah interference. Ada soalan? So saya dah habis sebenarnya explain sampai bawah-bawah ni semua. Alright. Ini kalau kita gunakan cahaya putih lah. Sebab saya kata tadi kita akan guna monochromatic light. Bila monochromatic light, so kita akan nampak dia punya pattern adalah terang gelap dengan centernya adalah terang. Okay, tapi kalau kita guna cahaya putih, so dia ada 7 lambda yang different. So awak akan dapat dia punya patternnya begini dengan rate yang paling jauh lah, because the lambda is the highest. Violet is the yang paling dekat lah, sebab dia punya lambda paling rendah. Okay, this is the pattern if you are using the white light. Alright. So ni saya yang ini tak perlu hafal sebenarnya. Awak just knowledge awak Tapi saya memang dah hafal lah dia punya merah. Saya punya hafal tu merah paling tinggi dia punya lambda. Okay, so itu saja So kita tengok example. Yang ini yang saya kata kita pakai atas dan bawah dia punya screen. Ingat kita punya equation tadi sentiasa daripada center. Sentiasa dari center. Alright. A double slit pattern is viewed on the screen 1 meter. So ini kita tahu dia adalah D besar. From the slits. If a third order minima are 25 cm apart. Maksud dia apa? Third order kat atas berlaku third order kan? Kat bawah berlaku third order kan? So third order minima ni, dua-dua third order ni jaraknya adalah 25 cm apart. Tapi equation kita pakai daripada mana? Daripada center. So kena buat apa? Kena bahagi 2. So that's why third order minima yang atas daripada center dengan third order minima daripada bawah. So kita nak jarak yang daripada center ke atas saja. So what we will do is we divide by 2. So the distance x3 ialah daripada central bright to third order minima is 0.125. Understand? Alright, so settle yang itu. Kita dapat sebenarnya distance antara central bright to third order minima is 0.125 meter. Soalan dia adalah tanya, what is the ratio between wavelength and separation between the slits? So dia nak lambda over D. So kita tahu is equals to Y is equals to M plus half lambda over D. Lambda D over D. Macam mana saya tahu guna formula yang ini?
Macam mana saya tahu guna formula yang ini? Sebab dia kata adalah dark. Betul tak? Third order minima. Minima ni dark. So kena M plus half lambda D over D. Soalan dia nak lambda over D. So dapat is equals to Y bagi dengan M plus half D. D. Alright. So D besar dia dah bagi. Y dia bagi tak? Bagi dah. Iaitu berapa yang kita bahagi tadi lah. Ini case ni X Tapi dalam list of formula awak cuba tengok. Dia X ke Y? Y. So tak kisah X tu Y ke sama. Yang penting awak tahu kalau plus half dia adalah untuk dark fringes. Kalau yang bright fringes dia tak ada plus half. Understand? So case ini M kita berapa? M kita berapa? Order. M kita adalah 3. Understand? Alright So 3 plus dengan half. So dia nak adalah lambda over D. Dia nak ratio. So masukkan saja. So dapat 3.57 dan 10 negatif 2. Tak ada unit. Sebab lambda unit meter. D pun unit meter. Cancel out the unit. Okay, settle. Faham yang itu? Alright, soalan kedua adalah the distance between first order minima and fourth order maxima. Maksudnya apa? Kalau kita ada skrin ni, ni saya punya skrin, ni center saya Center saya adalah center bright. Soalan dia adalah lepas tu ni. Soalan dia tanya apa? Distance between first order minima. So saya tahu yang inilah. Ini adalah first order. Y1 minima min. Dengan fourth order maxima. So daripada sini kepada ni 1, 2, 3, lagi 1. 4. Ni. So dia nak Y yang keempat maksima. Ini soalan dia, maksud dia. Siapa awak nak cari? Awak carilah Y4 maksima ni dulu. Awak carilah Y1 minima ni dulu. Pasal apa nak awak nak buat? Tolakkan. Faham tak? Itu soalan dia. Alright, so carilah. First order minima. Order. So order 1 lah. 1 plus half. Lambda D over D. Tapi kita dah tahu ratio tadi. Lambda ni. Kita dah ada ratio. So boleh masukkan nilai. D besarnya 1. So ada satu nilai. Settle. Alright. Kemudian cari first order maxima. M dia adalah 4. So guna formula yang lain Jangan silap sebab dia maxima. Alright. So carikan. So tolakkanlah 4 dengan 1 tadi. 4 maksima tolak 1 minima. Settle. Dapat delta D nya jaraknya adalah 8.93 dan 10 negatif 2 meter. Faham? Alright. Sebab yang penting awak kena tahu M dia yang mana, formula dia yang mana. Alright. How would you expect interference pattern of a double slit experiment to change if white light is used instead of monochromatic light? So awak akan dapat interference pattern dia adalah rainbow effect lah, macam yang saya tunjuk tadi. Okay, ada dalam nota. Oh, dalam nota awak tak ada color kan? Ni color dia. So this is rainbow effect. Alright. Next adalah soalan dia tanya, describe the changes observed if buat dalam interference pattern submerged in water. So submerged in water. So interference pattern dia akan jadi apa tadi? Kenapa decrease? Wavelength dia dah berkurang. So the interference pattern wavelengthnya berkurang, jadi dia punya fringe separation ataupun dia punya pattern akan decrease. Alright, due to the wavelength. Yang ini dia guna explanation dia because of the refractive index. Alright, next question. Dah start. Okay, monochromatic light is used
Wavelength dia dah bagi 600 nano. The fringe separation of the interference pattern. Maksudnya dia bagi apa ni? The fringe separation pattern. Delta Y dia bagi. Y tadi ialah apa? Y apa? Y ialah distance between center to the M. Delta Y ialah apa? Distance between two consecutive bright atau two consecutive dark, ataupun dia punya pattern lah. Faham? So dia bagi the fringe separation pattern, ni pattern lah, is 7 mm. Kemudian dia tukar pula guna 5 dia produce 7 mm delta Y dia. Ini adalah delta Y yang diproduce. Guna apa? 600 nano. Kemudian dia tukar another monochromatic light. Dia punya delta Y-nya menjadi 5. Tapi dia tukar tak yang lain? D besar tukar tak? Tak. D kecil tukar tak? Tak. Yang dia tukar hanya lambda, cahaya lain. Okay, calculate the wavelength of the second light. So kita tahu D besar dan D kecil tidak berubah. So boleh carilah. Ataupun awak guna formula ni, dia formula equation 2 bahagi equation 1. Dia cancel out the D. Ataupun awak boleh cari nilai D besar bagi dengan D kecil. Satu nilai. Sebab ni ada nilai, ni ada nilai. Masuk dalam equation yang kedua. So D besar, D kecil awak dah ada nilai daripada equation 1. So lambda kedua kita nak cari. Lambda Y dia dah bagi yang kedua. So boleh je. Mana-mana pun boleh. Okay? Boleh tak? Alright. So dapat lambda yang kedua. So the most important awak faham daripada equation, daripada soalan tu dia bagi apa maklumat. Next adalah two coherent sources S1 and S2. Dia dah bagi the separation S1 is 1.2 mm. So ini dia bagi 1.2 mm. Hati-hati ya dengan dalam PO ini, dia unit dia berbeza-beza. Ni mm. Yang ini dia punya D besar M. So kena make sure tukar unit. Soalan dia tanya wavelength. So V is equals to F lambda. Dia dah bagi frekuensi. Ini berlaku dalam cahaya. Laju cahaya is a constant. Ada dalam list of constant. Dalam soalan ni pun dia dah bagi 3/10⁸. So boleh tak awak cari lambda? F dah ada, V dah ada. So boleh cari lambda. Settle. Soalan dia, the separation between two consecutive bright fringes if the experiment is carried out in air. Soalan dia nak apa? Delta Y. Kena faham lah. Soalan delta Y. So formula dia delta Y, dia tak ada bright dengan dark. Sama. Kita dah kata tadi bright dengan dark sama jarak dia kan. So is equals to lambda D over D. So D besar ada, D kecil ada. Lambda pun dah cari. So bolehlah dapat delta Y. If the experiment is carried out in water with refractive index 1.33, calculate between the separation. So delta Y yang baru kalau dia buat dalam air. So refractive index. So kena cari lambda yang baru lah, sebab kita tahu yang berubah D besar dengan D kecil tidak berubah. Yang berubah adalah lambda. So lambda yang baru lah kena cari. So lambda yang baru, so yang ini awak tahulah So yang ini equation ni, N1 lambda 1 is equals to N2 lambda 2. Ni equation tak ada pun dalam tu. So lambda 1, N1 nya adalah air. Lambda 1 nya kita dah dapat tadi. So N2 dia dah bagi 1.33. So boleh tak cari lambda tu? Boleh. So dah ada lambda tu yang baru. Boleh tak kita cari delta Y yang baru? Ada. Delta Y ke delta X ke tak kisah. Yang penting awak tahu apa dia punya maksud. Delta Y adalah jarak antara bright dengan bright ataupun dark dengan dark. Jaraknya sama. Y ialah apa? Jarak antara sentral kepada M.
number. Understand? Okay, so saya habis yang ini.